صلاة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء الله الاسكندري شاء لله لهم الفاتحة. Kita nombor 28 yang ada kitab nombor 28. Kitab Hikam Ibn Atha'illah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih masdudi'a fi ghaibis sarairi zahara fi syahadati zawahiri. Barang yang terdapat pada rahsia-rahsia yang ghaib, zahir ia pada penglihatan yang zahir. Jadi malam ni kita bincang pasal zahir dan batin. Yang zahir ni nampak dilihat lah, cakapan dia, dan kita dapat dengar perbuatan dia, dapat kita lihat, itu zahir. Yang batin yang tak dapat dilihat, duduk dalam hati. Syekh Ibn Atha'illah nak bagi tahu elok tak elok hati melalui tindak tanduknya yang zahir. Cakapnya lembut, penuh dengan hikmah, hati baik lah tu. Cakap kira nak maki orang, zakah, nak berjatuh orang, pelekeh orang, tu hati jahat. Nabi kata kalau kamu lihat orang ulang alik pergi ke masjid, saksikanlah dia orang beriman. Zahirnya dia ulang alik pergi masjid, tu tanda orang beriman lah tu. Hatinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tengok orang tu minum arak, berjudi, berzina, kerja buat mengarut-mengarut ni, tu hati dia tak elok. Hati tak elok. Kan? Ada juga orang kata dia tu nampak jahat tu, hati baik. Boleh tuan-tuan terima? Minum arak, isap dada, curi harta benda orang, dia nampak jahat tu tapi hati dia bagus. Boleh terima macam tu? Cara di mahkamah, hakim tanya lah, mengaku salah, aku salah. Saya tuan hakim tak mengaku salah. Hakim tanya pasal apa? Masa saya tumbuk dia tu, hati saya ikhlas. Tuan-tuan boleh terima? Jadi Syekh Ibn Atha'illah kata, nak tahu hati dia, tengok zahir dia. Kalau percakapan dia, tindak tanduk dia melanggar syariat gitu gini, itu tanda hati dia tak elok, batin dia tak cantik. Tapi kalau kita tengok zahir dia, cakap dia lemah lembut, ibadat, jasa kepada Allah, suka sedekah, tolong mak bapak, jiran dia cakap lemah lembut, tu insya-Allah lah batin itu elok. Boleh terima tak? Ini maksud yang disebut oleh Syekh Ibn Atha'illah dalam kitab Hikam dia. Mastudi'a fi ghaibis sarair, barang yang terdapat pada rahsia hati seseorang. Rahsia hati itu kita nak tahu apa dia yang ada dalam batin dia. Zahara fi syahadati zawahir, dapat dilihat zahir, makna kata kelakuan dia.
tindak tanduk dia yang zahir, menunjukkan apa yang ada di batin. Batin ni, hati ni tuan-tuan, Imam Ghazali sebut Amirul Muta'. Apa Amirul Muta'? Iaitu raja yang ditaati. Dalam satu hadis, Nabi mengibaratkan anggota kita ni tentera atau rakyat. Hati itu sebagai raja. Raja ni tuan-tuan sekalian, bila dia perintah apa, semua ditaati oleh anggota dia. Macam tuan-tuan lah, dengar orang azan, hati nak pergi masjid. Bila hati nak pergi masjid, mata buat macam mana? Mata duk tengok mana kunci motosikal. Ya. Mana nak ambil kepiah, nak ambil kain, nak ambil baju. Kaki kira nak berjalan pergi masjid. Ada tak bila tuan-tuan nak main masjid, kaki tak mau pergi? Ada tak? Weh kaki, tunggu apa lagi, cepatlah. Orang nak kamat ada. Tak payah arah. Bila hati teringin ke masjid, kaki, tangan, semua akan arah pergi ke masjid. Sebab Nabi kata, anggota kita ni laksana tentera. Dia amat taat kepada raja dia. Apa itu raja? Raja itu hati. Sebab itu bersungguh-sungguh Nabi SAW mengelokkan hati para sahabat, mendidik hati orang Arab hingga hati mereka beriman, bertakwa kepada Allah. Maka akhlak mereka anggota semua jadi cantik. Ya. Nabi kata dalam hati kita ni ada mudrah, ada seketui daging. Bila daging ni elok, elok semua anggota. Kalau rosak, dia rosak semua anggota. Apa itu? Itulah hati, kalbun. Hati yang duduk lama ni. Bila dia elok, lain semua jadi elok. Bila dia rosak, semua rosak. Sebab itu kita sungguh-sungguh mengelokkan hati kita. Dengan hati yang elok itulah tuan-tuan akan mendidik anggota kita supaya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati ni tuan-tuan sekalian akan ditanya di akhirat besok. Bukan tanya tangan, bukan tanya kaki, tanya hati. Siapa Tuhan kamu? Soalan tu kepada hati. Hatilah yang akan jawab. Siapa Tuhan kita? Apa nama agamamu? Siapa saudara kamu? Semua akan dijawab oleh hati. Yang lain semua tinggal. Tangan, kaki, kepala semua jadi remput, jadi tanah. Yang kekal hati. Itulah hakikat insan. Kalau tuan-tuan panggil saya sidik, apa sidik? Kepala ke, kaki ke, tangan tak? Hati tu. Itulah yang akan dituai oleh Allah di akhirat itu. Akan menerima bahagia ataupun celaka. Itulah. Yang lain semua habis, hancur jadi tanah. Yaumala yang fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna harta benda anak pinak, melainkan yang berguna orang yang balik jumpa Tuhan bawa sekeping hati, qalbun salim, hati yang sejahtera, yang bersih, yang tak ada penyakit riak, ujub, takabur dan sebagainya. Inilah yang berguna untuk kehidupan kita di akhirat. Jadi kita lanjutkan dengan beberapa ayat Quran. Saya catat di sini, ambil dalil-dalil pada Quran untuk menguatkan apa yang dikata oleh Syekh Ibn Atha'illah dalam kitab hikamnya tadi ni. Jadi tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ibrahim. Allah berfirman berkaitan dengan tajuk yang kita bincang. Alam taru kaifa daraballahu masalan kalimatan kasyajaratin tajibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin
Wa yaf'alullahu ma yasha. Maksud lebih kurang, adakah tidak engkau melihat wahai Muhammad, alam tara kaifa daraballahu, tidakkah kau melihat wahai Muhammad bagaimana Tuhan kamu buatkan contoh misalan, kalimatan kasyajaratan, yaitu tentang pokok yang baik, kalimah yang baik, kasyajaratin tayyibatin, laksana satu pohon yang bagus, asluha sabitun wa far'uha fis sama, akar dia mencengkam bumi, pucuk menjulang sampai ke langit. Apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' ni saya kaitkan dengan satu firman Allah. Allah buat contoh misalan, alam tara kaifa daraballahu masalan, takkan kau melihat Muhammad, Tuhan kamu nak buat kamu satu contoh tentang kalimatin tayyibatin, tentang satu kalimah yang baik. Kalimah apa? La ilaha illallah. Lidah kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, hati kita tasdik, sungguh-sungguh yakin Allah Ta'ala Tuhan kita. Mulut menyebut Muhammadur Rasulullah, hati betul-betul yakin Nabi Muhammad Rasulullah. Orang ni kata Allah Ta'ala kasyajaratin tayyibatin. Boleh kita contohkan, Allah kata kita contohkan macam satu pokok yang baik. Tuan-tuan tengok pokok. Apa tuan-tuan lihat? Yang tuan-tuan nampak? Nampak batang? Dia tak? Nampak dahan? Nampak ranting, nampak daun. Lah ni tuan-tuan tengok dengan mata kasar. Pokok ni batang dia elok, hijau elok, ranting elok, dahan elok, daun elok, buah pun elok. Tuan-tuan nak kata apa akak? Tentu tuan-tuan kata akak dia, walaupun kita tak nampak, kita yakin akak dia elok, akak dia sihat. Boleh terima? Batang dia cantik, dahan cantik, ranting cantik, daun elok, buah elok. Tuan-tuan nak kata apa akak dia? Tentu akak pun elok. Boleh terima? Pokok yang elok, maka sudah tentu akak dia jadi elok. Kerana batang cantik, dahan cantik, daun cantik, buah cantik, ranting cantik, mai daripada akak yang cantik, akak yang elok. Boleh terima? Kalau tuan-tuan tengok pokok reput, daun pun tak ada, ke batang-batang duk patah, tengok pokok, daun dia pokok mati, tentu tuan-tuan kata akak dia pun mati. Boleh? Akak nampak tak? Akak tak nampak. Akak kita tak nampak, tapi kita nampak batang. Bila kita tengok batang elok, ranting elok, dahan elok, kita akan kata dan kita yakin akak pun elok, walaupun akak kita tak nampak. Begitulah ibarat Syekh Ibn Atta', bila tengok orang tu baik, akhlak bagus, dengan yang anak isteri dia baik, lemah lembut, bertanggungjawab pada keluarga, dengan jiran pun bagus, cakap orang dengan lemah lembut, hormat orang, kita boleh kata hati dia boleh, walaupun hati kita tak nampak. Kerana apa? Zahir menunjukkan apa yang ada dalam batin. Itu yang Allah contohkan, makna kata dua kalimah syahadah, keimanan kita pada Allah, walaupun iman kita tak nampak, tetapi kelakuan kita boleh membuktikan apa sebenarnya yang ada dalam hati perut kita. Berimankah atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang dibuat oleh Syekh Ibn Atta' ni. Pokok ini Allah kata asluha sabitun, akak dia mencengkam bumi, terjun sampai dalam bumi, dalam bumi tu. Wa far'uha fis sama, pucuk menjulang sampai ke langit. Kita tengok pokok begitu besar, kita akan kata akak dia
Akak ni ibarat hati, kita tak nampak. Tapi yang zahir menunjukkan apa yang sebenarnya ada dalam batin, dalam bumi itu akak dia ni. Itu dia. Apa tuan-tuan kata? Bila tuan-tuan jumpa satu pokok, duduk tepi jalan, rendang, elok. Tuan-tuan naik motor, musim panas, mata mengantuk, jumpa pokok buat apa? Tentu kita berteduh bawah dia. Tidak? Kita berteduh bawah dia. Tuan-tuan bawa kereta lebuh raya, mata duduk hoyong gitu, tiba-tiba nampak pokok tepi jalan, tuan-tuan akan parking bawah pokok, tuan-tuan berehat bawah pokok. Jadi pokok ni tuan-tuan bukan setakat dia baik, dia elok, tapi dia boleh lindung orang lain. Orang lain boleh berlindung bawah pokok tersebut. Begitulah tuan-tuan, seorang yang beriman, bertakwa, hatinya baik, tuan-tuan, isteri dia berlindung bawah dia, dapat perlindungan dia. Anak dia berlindung bawah bapa. Kalau dia pemimpin masyarakat, masyarakat berlindung bawah dia, dia naungi masyarakat. Kalau dia pemimpin negeri dan negara, rakyat berlindung bawah pemimpin yang jenis macam ni. Siapa? Pemimpin ni pemimpin hati yang baik, akhlak yang bagus, bertanggungjawab kepada rakyat jelata dia. Boleh terima contoh-contoh yang Tuhan bagi ni. Bukan setakat dia baik, dia boleh tolong orang, bantu orang, lindungi orang. Macam pokok tadi, bukan dia bagus saja, tapi orang boleh duduk bawah dia, bernaung di bawah dia. Bukan setakat tu, Allah kata tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dia mengeluarkan pokok yang baik ni pula, mengeluarkan buah tiap-tiap musim dengan izin Tuhan dia. Bukan takat dia boleh lindung orang, orang duduk berpayung bawah dia, dia buat keluar buah. Kalau durian, buah durian. Kalau mempelam, buah mempelam. Tiap-tiap musim keluar buah. Awak ada durian, makan durian. Durian tak makan durian, buah durian orang lain makan. Begitulah ibarat tuan-tuan. Orang ni dia bagi manfaat pada orang lain. Kalau dia ada ilmu agama yang banyak, dia boleh mengajar orang lain, mendidik orang lain. Dia boleh bagi panduan, pendoman pada orang bagaimana nak hidup elok. Kalau dia ada duit, dia sedekah, dia bantu, dia keluar zakat. Orang ramai dapat manfaat daripada dia. Apa yang dia miliki bukan untuk diri dia, tapi untuk orang lain. Begitulah contoh-contoh yang Allah Ta'ala beri kepada kita berkaitan orang yang beriman. Jadi kita teringin nak jadi orang beriman, orang yang baik. Apa hasil yang kita buat ni akan kita kecap di akhirat besok. Betul tuan-tuan, kita kecap di sana. Macam berlaku pada sahabat Nabi tuan-tuan. Sahabat Nabi ni namanya Sauban. Sauban ni masjid tak mana tinggal tuan. Setiap waktu dia semayang jemaah. Dia suka duduk nu belah kanan tu. Kanan penjuru masjid belah belakang kali. Dia suka duduk itu. Iktikaf di ujung tu. Satu pagi tuan-tuan sekalian, Nabi mai semayang subuh. Nabi tengok Sauban tak ada. Sedangkan dia hari-hari ada. Setiap waktu ada. Hari tu dia tak ada. Maka Nabi SAW tanya sahabat, ada hampa nampak Sauban? Sahabat kata, kami tak nampak. Habis semayang subuh, Nabi tanya sahabat, ada siapa yang tahu di mana rumah dia? Ada sahabat kata, kami tahu. Nabi minta ditunjukkan rumah dia. Nabi pun berjalan kaki tuan-tuan, daripada masjid Nabi Madinah pergi rumah Sauban. Tuan-tuan tahu berapa jauh rumah dia? 3 jam perjalanan. Jalan kaki 3 jam. 3 jam dia jalan kaki main masjid. Hari-hari Sauban ni tuan-tuan. Kita duduk di masjid tak mau main, malu tuan-tuan. Sauban 3 jam, pergi 3 jam, balik 3 jam. 6 jam satu hari jalan kaki untuk pergi masjid. Sampai tiba rumah Sauban, bagi salam. Isteri dia jawab salam Nabi. Isteri dia mehbak, Sauban dah tak ada, dia meninggal. Jenazah dia pun dah dikebumikan. Lepas tu Nabi tanya isteri dia,
ada tak Sauban ni pesan apa-apa, wasiat apa-apa? Isteri dia kata Sauban tak pernah tak pesan apa-apa pun. Tak ada wasiat apa-apa pun. Cuma sebelum dia mati dia sebut 3 benda yang kami tak faham apa dia kata. Nabi kata, dia kata apa? Pertama dia kata, kalaulah jauh. Kalaulah jauh. Dia ulang yang tu ya. Nombor 2 dia ulang, kalaulah baru. Kalaulah baru. Yang ketiga dia kata apa? Kalaulah semua. Kalaulah semua. Sampai mati. Dia ulang 3 tu. Nabi pun ceritalah. Nabi kita bila dekat nak mati, lagi seminit 2 nak mati, Tuhan buka pintu langit. Tuhan akan tayang balasan yang kita dapat, sama ada amalan baik kita atau amalan buruk kita. Tuhan tunjuk. Kalau amalan baik, kita nampaklah syurga. Amalan buruk, kita nampaklah neraka yang akan kita masuk. Sauban, tuan-tuan sekalian, Allah tunjuk amalan baik yang dia buat. Apa amalan dia? Berjalan kaki 3 jam pergi masjid, 3 jam balik masjid. Allah tunjuk kat dia pahala punya hebat, syurga punya cantik, balasan yang dia akan terima. Dia kata apa? Kalau jauh lagi rumah aku daripada masjid lagi bagus. 3 jam jalan tu pun, kalau aku jauh lagi rumah lagi bagus. Tu yang dia kata, kalaulah jauh, kalaulah jauh. Kalau rumah aku jauh lagi baik dia tak. Tu dia. Yang kedua, Nabi kata satu hari dia balik, dia nak pergi masjid. Musim tu musim sejuk. Kalau tuan-tuan biasa pergi Madinah, kalau kena musim sejuk sungguh. Dia pergi masjid, dia tengok ada orang kesejukan duduk tepi bawah pokok. Dia kesan tengok orang tu, dia pun tolong. Dia pakai 2 lapis jubah. Jubah dalam, jubah baru, jubah luar, jubah buruk. Dia tarik jubah luar, dia selimut kawan tu. Sedekah jubah buruk, Tuhan tunjuk, tu dia besar punya pahala. Kalau aku bagi yang baru. Tu ya. Kalau aku bagi yang baru. Tu yang dia kata kalaulah baru, kalaulah baru tu. Yang ketiga, Nabi kata satu hari orang minta zakah. Sauban nak makan seketui roti. Jadi kawan tu minta zakah, tuan saya dah tak makan 3 hari. Kalau ada tuan makanan bagi saya sikit. Sauban pun kesian tengok dia pun makan, dia pun lapar. Dia kerat roti dia tu, sekerat dia bagi dekat kawan tu. Dia makan sekerat, dia bagi dekat minta zakah ni sekerat. Allah tunjuk dekat dia, sedekah kat orang sekerat roti, pahala punya besar. Kalau aku bagi perhabis lagi bagus. Yang tu kata kalaulah semua tu. Buatlah amal banyak tuan-tuan. Tak ada siapa boleh tolong kita, Allah Ta'ala aja. Amalan yang kita bawa tu saja. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna kata benda nak pinak. Kata kita yang kita himpun dah tak terpakai dah tuan-tuan. Tak boleh buat apa dah. Anak yang ramai pun tak boleh tolong dah tuan-tuan. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang balik jumpa Tuhan bawa qalbun salim. Ya. Begitulah Allah ibaratkan tuan-tuan tentang apa yang kita bincang ni. Jadi amalan zahir macam perdu, batang, dahan, apa lagi, ranting, daun, buah, itu nampak jelas. Yang tak nampak akar duduk dalam bumi. Akar tu ibarat hati. Hati yang baik, hati yang elok akan menzahirkan batang, tindak tanduk, amal ibadat, akhlak yang cukup mulia. Kan? Yang cukup mulia.
Dan tu bersungguh-sungguhlah kita elokkan hati kita. Jangan bagi hati kita ni berpenyakit, tuan-tuan. Penyakit hati antaranya takabur, sombong. Penyakit hati antaranya hasad dengki. Tahu hasad dengki? Tak boleh tengok orang senang, sakit hati. Saudara dia dapat nikmat, dia sakit hati. Mat, awak ustaz, aku dengar kawan hang sebelah jiran sebelah rumah tu beli kereta baru. Alah, hutang. Oh, dengki. Biar bila dia hutang, bukan hang nak bayar. Tapi kata dengki tu, cakap macam tu. Tak tunduk cara makna kata kita bersedara. Bagi sakit hati orang, dengki dengan kawan dapat nikmat. Riak, buat ibadat bukan kerana Allah nak tunjuk ke orang. Lagi ujub. Ini semua penyakit-penyakit hati. Kita kena bersihkan elok-elok supaya hati kita sihat, mudah kita nak buat ibadat. Badan sakit, macam mana nak buat ibadat, tuan-tuan? Nak kerja macam mana? Bila badan kita sakit, payah nak buat kerja, makan tak lalu. Begitu ibarat hati kita bila sakit, nak ibadat tak boleh, tak mampu. Makanan-makanan seperti zikir, baca Quran, ibadat malam, ini semua makanan rohani yang sedap-sedap. Tapi rohani kita tak lalu buat. Roh kita tak mampu nak buat. Pasal apa? Pasal kena penyakit. Macam-macam penyakit tu ada dalam hati kita. Itu kita berubat. Macam mana nak berubat? Mengajilah ilmu tasawuf. Kita akan jumpa cara-cara ubat dia. Itu dia. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Demikianlah Tuhan kamu buatkan kamu contoh suri tauladan. Contoh pokok tadi. Mudah-mudahan menjadi peringatan kepada kita sama. Tu pokok tu contoh. Akak dia hati, batang dia, dahan dia, ranting dia, itu makna kata anggota zahir, amalan zahir yang dapat kita lihat. Jadi amalan kita ni terbit pada hati yang cukup bagus. Jadi mai ambil kesempatan tuan-tuan di bulan Ramadan. Allah Ta'ala anugerah kita 1 bulan nama bulan Ramadan untuk tarbiyah hati kita. Bermusyahadah, bermuraqabah. Musyahadah ni kita selalu ingat Tuhan. Muraqabah, perasaan hati duk tengok Tuhan, duk tengok kita. Tuan-tuan duduk dalam bilik seorang-seorang di bulan Ramadan. Tuan-tuan sanggup tak makan? Duduk seorang kan siapa tahu. Makanlah, minumlah kan siapa tahu. Sanggup tak makan minum? Tentu kita tak sanggup. Pasal apa? Sebab kita yakin Tuhan duk tengok kita. Walaupun kita tak tengok Tuhan, tapi keyakinan Tuhan duk tengok kita, itulah namanya muraqabah. Perasaan hati Tuhan duk tengok kita, menyebabkan tindak tanduk kita jadi elok. Tuan-tuan bawa kereta, selisih dengan kawan, dengan orang. Orang tu bagi lampu. Tuan-tuan faham apa? Dia bagi lampu, lamp. Apa tuan-tuan faham? Tuan-tuan faham di depan sana ada speed trap. Kamera polis duk perhati tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak kamera polis? Tuan-tuan tak nampak. Sebab dia duduk balik pokok sawit. Walaupun tuan-tuan tak nampak kamera polis, tapi tuan-tuan yakin tuan-tuan sedang diperhati. Nak lari laju lagi dapat mampu. Kita tuan-tuan slowkan kenderaan. Tengok aku tak pakai tali pinggang keledar, pop pakai tali pinggang keledar. Pemanduan kita jadi cantik. Pasal apa? Kita yakin kita sedang diperhati. Bila tuan-tuan hidup sentiasa bermuraqabah, tuan-tuan yakin, hati tuan-tuan yakin, tuan-tuan sentiasa diperhati oleh Allah. Tuan-tuan tak tergamak nak cakap benda pelik. Tuan-tuan tak tergamak nak buat benda tak elok. Walaupun makna duduk di tempat yang sunyi. Inilah tarbiyah Ramadan. Inilah tarbiyah puasa, didikan puasa terhadap kita. Jadi Allah jadikan bulan Ramadan ni untuk didik kita menjadi orang yang beramanah dengan diri dia, dengan Allah dan dengan masyarakat seluruhnya. Syukur Allah mengurniakan kita 1 bulan yang dinamakan bulan Ramadan. Itu dia.
Dan Allah buat contoh lagi, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah. Allah buat misalan satu kalimah yang buruk, bukan kalimah la ilallah, kalimah kufur. Dia tak percaya kat Nabi, percaya dekat yang lain. Allah buatkan contoh satu kalimah yang buruk, kasyajaratin khabisah, macam pokok yang buruk, pokok mati, pokok reput. Ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Pokok ni akak dia tercabut daripada bumi, akak dia mati, akak dia reput, batang pun reput, dahan pun reput. Pokok reput tuan-tuan boleh berlindung. Duk bawah pokok tu, silap-silap angin mai, pokok tu patah timpa kita, kita mampu. Bukan setakat dia reput, orang lain tak boleh berlindung. Kalau suami tuan-tuan tak berpegang pada iman, akhlaknya rosak, macam mana isteri dan anak dia nak berlindung bawah pimpinan dia? Diri dia pun teruk macam mana isteri anak-anak nak berlindung, tumpang berlindung bawah dia. Habis tuan-tuan rosak. Apatah lagi pemimpin kalau rosak, manalah rakyat nak berlindung di bawah dia? Lepas itu kita berhajat individu, pemimpin, suami, isteri, semua kita ni jadi orang yang bertakwa, beriman pada Allah. Baru masyarakat dapat pembelaan, baru anak-anak dapat penjagaan yang sempurna, isteri-isteri dapat penjagaan yang sempurna. Kita nak macam tu. Jadi Allah Ta'ala sebut, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit. Allah tetapkan ke atas orang beriman ni dengan perkataan yang sabit, perkataan yang tetap. Dia yakin kat Tuhan, dia pegang sungguh-sungguh. Bila dia yakin pada Allah, pada Rasul, dia pegang sungguh-sungguh, dia yakin sungguh, maka membentuk akhlaknya jadi baik. Itu dia. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadilah dia orang yang baik di dunia dan baik di akhirat. Akhirat baik, di dunia pun baik. Di akhirat baik, dunia baik, akhirat pun baik. Itu dia. Wa yudhillullahu zalimin. Tetapi Allah menyesatkan orang zalim. Orang zalim tetap tak mau beriman kepada Allah. Dia kira nak buat kemungkaran, kemaksiatan. Ni kita ni tuan-tuan sekalian, Ramadan dekat, orang berlumba-lumba nak buat baik bulan Ramadan. Saya banyak mendapat jemputan minta ceramah di ambang Ramadan. Kita pun cari, kita duk cerita apa persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Ada orang pula sibuk nak buat konsert. Apa benda apa ni? Ni bulan Ramadan. Mufti tegur langsung tak boleh. Mufti tegur lepas tiba, mufti kau-kau punya tiba. Mufti nak selamatkan kita. Mufti wilayah Persekutuan pesan, jangan pilih konsert-konsert ni. Dia nak dengar. Malam esok konsert, pagi ni dia tunggu kat stadium dah tunggu. Dia pun tak dengar cakap ulama. Tak mau dengar. Allah Rabbi ya Karim. Hati dah rosaklah tuan-tuan manusia hari ni. Kita nak ke arah kebaikan. Kenapa? Bila Tuhan turun bala, bukan kena orang buat jahat saja, kena semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takut oleh kamu bala bencana yang tak menimpa orang yang zalim saja kalangan kamu. Hormat malam nisbu Sa'ban. Tak payahlah konsert ni. Ini semua mengundang bala. Bala yang ada ni pada teruk tuan-tuan. Nak cari berai pun payah, minyak masak pun payah. Buka sekolah tuan-tuan tahulah, selalu duk beli berai RM26, kita beli 20 kampit, 30 kampit untuk sekolah. Sehari saja 2 kampit, 60 kampit sebulan. Dia tak jual. Cari pun tak ada. Kena bayar RM40. Tuan-tuan bayang. Ui, sakit kepala fikir. Cukup susah lah ni. Gula pun tak ada. Gula RM2 lebih tak ada. Semua RM4 lebih. Aduh. Ini bala Tuhan turun. Cukuplah bala yang ada ni menyusahkan kita.
Tak tahu buat main bala-bala lain lagi dah. Aku tak larat ni. Kita nak berdoa, minta pada Allah Ta'ala, bangun malam berdoa agar angkat semua bala-bala yang menimpa kita ni. Allah selamatkan kita. Tu dia. Baru betul. Tapi kalau orang ni dah rosak, macamlah pokok rosak. Bukan pokok saja rosak, silap-silap dia timpa orang lain jadi rosak. Tuan-tuan, bila berteduh bawah pokok tu, main angin, patah dahan, besar paha tu, timpa kereta kita, renyuk habis. Bukan cakap dia tu rosak, dia kacau kita lain. Tuan-tuan, dalam masyarakat ada orang rosak, pencuri. Bukan dia jadi pencuri saja, kita ni kena curi habis. Kalau dia penagih, bukan dia saja rosak, orang lain habis rosak. Harta benda orang lain tak selamat. Kan? Macam-macamlah jadi masyarakat ni, tuan-tuan. Sebab tu kita inginkan individu yang baik, yang beriman, bertakwa pada Allah, agar masyarakat semua sejahtera. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu qaryah, negara, beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka pintu berkat langit dan bumi. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, perelokkan hati kita, buat kerja kerana Allah, beriman sungguh-sungguh pada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ni, tuan-tuan, membentuk diri kita jadi manusia yang baik. Saya nak pesan tuan-tuan muslimin, muslimat, terutama muslimat, ni Ramadan nak mai tak apa hari dah. Kita sudah tentu bila mai puasa, kita mangkit makan sok, betul tak? Mangkit makan sok, jangan makan sok saja, mangkit tahajud sekali. Ambil kesempatan. Kerana apa? Kerana di waktu malam tu, tahajud tu, mungkin 4-5 pagi tu, doa kita amat dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Kita minta ampun, Allah ampun dosa kita. Doa kita Tuhan makbul. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni 1/3 akhir malam. Maknanya pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi Tuhan turun ke dunia. Apa maksud Tuhan turun ke dunia? Rahmat Allah, pintu rahmat terbuka luas, mencurah-curah rahmat daripada langit turun ke bumi. Fayaqulu, dan Allah berfirman, mayad'uni astajabu lahu. Siapa nak berdoa, berdoalah, aku nak makbulkan doa dia. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa nak minta, minta, aku nak bagi, kata Allah. Wa man yastaghfiruni fa astaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, sila, aku nak ampun dosa dia. Ambil peluang, tuan-tuan, di bulan Ramadan yang penuh berkat. Malam biasa pun Allah buka pintu langit. Kalau Ramadan lagi hebat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 79. Sebagian pada malam bertahajudlah kamu dengannya. Mangkit tahajud, kata Allah, pukul 4 pagi, 5 pagi itu. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan kamu bangkit mayang tahajud itu, Allah akan anugerah kepada kamu maqaman mahmuda, makam yang terpuji. Nak azan ke? Silakan. Azan dulu. Silakan. Jadi seulang balik, jangan kita makan sok aja. Jadi kita ambil kesempatan untuk sembahyang tahajud. Pahala tahajud ni besar sangat, tuan-tuan, apatah lagi di bulan Ramadan yang penuh barakah ni. Allah sebut dalam Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku Muhammad bertanya kamu tentang diriku, yang orang mangkit tahajud malam-malam tu, terutama di bulan Ramadan ni,
Kalau mereka tanya kamu Muhammad tentang diriku, kamu jawab, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Uji budak wa tada'i iza da'an, aku perkenankan doa ketika mereka berdoa. Ambil kesempatan tuan-tuan. Pada muslimat kaum ibu, saya pesan, makan sok jangan duk beradun lebih. Tahu beradun? Nak iris bawang lah, iris cabai lah, nak tomeh tu tomeh ni. Tak payah tuan. Kita makan sok bukan makan banyak sangat pun. Jangan habis masa dengan duk masak ya. Perangat-perangat tu dah, yang mana yang duk ada malam tadi tu. Perangat gulai, perangat ikan, perangat sayur lebih kurang sudahlah. Kerana kita nak isi masa berharga, bukan 3-4 pagi ni tuan-tuan, 5 pagi, masa yang cukup bernilai. Allah kata dalam Quran, innana syi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sembahyang di tengah malam itu lebih kuat jiwa kamu, lebih tenang jiwa kamu. Nabi kata waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan oleh Allah Ta'ala ke atas aku, hatiku tenang, sejuk hati ketika sembahyang di tengah malam. Ambil kesempatan tuan-tuan ya. Jangan duduk sibuk-sibuk, masak-masak teruk-teruk. Pangat-pangat lebih kurang sudah. Tapi nasi ini kena masak yang baru lah. Kalau masak makan nasi malam tadi sejuk gedi, dia tak lepi. Kena masak yang baru. Kita bangkit pukul 4.30 tu, pangat-pangat lebih kurang 10 minit. Lepas tu basuh beras. Buah ayam, ada periuk tak? Periuk. Rice cooker. Periuk nasi tu. Dalam periuk tu nasi beras buah ayak cukup. Tutup elok-elok, petik Swiss. Swiss ada 2 tau. Satu Swiss kat dinding, satu Swiss kat periuk. Petik dua-dua tu. Lepas tu pergi ambil wudu, usalli sunatat tahajudi, Allahu Akbar, semayang sampai 5.45 baru makan sok. Sok disunatkan, ditakhirkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Semayang jemaah jangan tinggal di bulan Ramadan. Tarawih jangan tinggal, sunat witir, tadarus Quran. Siang kita berpuasa, jaga mata, jaga mulut lidah, jaga kaki tangan, semua jaga bagi elok. Kan? Kemudian satu saya pesan, ni pesanan ulama. Idza somta fanzur ala isya'in tuftir wa indaman tuftir wa ta'ami man ta'kul. Kena jaga waktu kita berbuka. Waktu berbuka, pastikan makanan yang kita buka puasa makanan yang halal. Makanan yang diproses oleh orang bukan Islam, kebanyakannya payah nak tentukan halal dia. Pastikan makanan yang betul-betul halal tuan-tuan. Itu satu. Pasal apa? Tuhan kata kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Kamu makan makanan yang halal, baru kamu boleh mengerjakan ibadat yang soleh. Makan buka puasa yang halal, baru mudah bangun malam buat ibadat. Satu, makan yang halal. Yang kedua, pesan Tuhan, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan melampau, jangan banyak-banyak sangat. Nak makan laksa, beli RM2 dalam plastik tu. Jangan laksa sampai 1 kilo. Woi, buka puasa 1 kilo laksa mana boleh. Tunda ayat nyok 1 jam, habis ulak sawah lengkap. Makan macam biasa, jangan makan banyak. Macam kita duk makan biasa. Kalau tuan-tuan makan macam biasa, tak terlampau banyak, tuan-tuan buka puasa makanan yang halal, insya-Allah tuan-tuan mampu untuk mengerjakan ibadat sepanjang Ramadan. Pasal apa tak boleh makan banyak? Kerana Nabi pesan, la tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab. Jangan matikan hati dengan banyak makan dan banyak minum. Kita makan banyak buka puasa, minum banyak, hati mati. Hati mati tak mampu buat ibadat tuan-tuan. Pasal apa?
Nabi kata fa innal qalba kazar'i. Hati ni macam pokok tumbuh-tumbuhan. Yamutu iza kasura alaihal ma. Pokok boleh mati bila banyak sangat air. Sawit pun kalau terendam dah 5-6 bulan, sawit pun mati tuan-tuan. Hati, Nabi kata bila banyak makan, banyak minum, hati mati. Hati yang mati tak mampu buat ibadat. Jadi untuk mendapat kekuatan ibadat, dua ni jaga baik-baik. Buka puasa, makan yang halal. Kemudian jangan makan terlalu banyak. InsyaAllah tuan-tuan dapat kekuatan untuk buat ibadat sepanjang Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah anugerah kepada kita semua yang dinamakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tuan-tuan beribadat pada malam tersebut, tuan-tuan dianugerahkan oleh Allah pahala melebihi 83 tahun ibadat. Yang ni Allah tak bagi kat umat lain. Hanya Allah bagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peluang ni tak apa lama lagi nak mai dah. Waktu tuan-tuan Nabi anjurkan kita banyakkan doa. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Tak berapa hari lagi Ramadan nak menjelang tiba. Buatkan ibarat dan contoh. Tak lama lagi tuan-tuan, seorang tetamu istimewa akan datang ke rumah kita. Tetamu itu namanya Ramadan. Dia bawa beberapa orang anak dia dan beberapa orang cucu dia. Anak dia nama Saum. Seorang lagi anak dia nama Iftar. Seorang lagi anak dia nama Sahur. Dia bawa cucu nama Tarawih. Cucu dia nama tuan-tuan sekalian, cucu dia nama Imsak. Tuan-tuan sekalian. Dan mereka ni akan duduk di rumah kita selama sebulan, 30 hari. Sepanjang Ramadan dia akan duduk di rumah kita. Dia bawa hadiah macam-macam tuan-tuan, hebat-hebat. Jadi Ramadan tetamu istimewa ni kita layalah dengan sebaiknya, kerana banyak manfaat yang dibawa kepada kita. Dia tak lama tuan-tuan, sebulan saja. Tiket untuk balik ke kampung halaman dia dah ambil dah. Dia akan pulang tuan-tuan balik kampung halaman dengan sebuah pesawat yang bernama Idul Air. Dia akan naik pesawat tu. Tak lama lagi, sebulan saja dia duduk di rumah kita. Layanlah Ramadan ni dengan baik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak layan dia, tuan-tuan rugi. Selama-lama rugi. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Manalah tahu kod-kod ni Ramadan terakhir untuk kita. Tahun depan mana kita nak tahu, kita tak boleh nak pasti kita boleh jumpa tak jumpa lagi Ramadan. Sebab itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan Ramadan mereka gembira. Kenapa? Nabi kata, kalau umat aku, in ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalau umat aku tahu apa yang ada di bulan Ramadan ni, mereka nak la tamannau, mereka nak semua sekali bulan ni biarlah Ramadan semua sekali, kalau umat aku tahu. Jadi marilah tuan-tuan kita sambut Ramadan dengan penuh hati yang terbuka dan bersedia untuk menjalankan ibadat-ibadat di bulan Ramadan. Pergi Ramadan sahabat duka cita kerana dibimbangi tahun depan kod-kod kita tak jumpa lagi dah dengan Ramadan yang amat diberkati oleh Allah Ta'ala ini. Itulah saja yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina
yauma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin wa ahyiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.